Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Apa khabar? Saya Coach Nifaiz dan hari ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah cara untuk anda buat paper puppet. Ini adalah salah satu daripada aktiviti yang kalau yang pernah mengikuti kelas EQ saya, dia adalah aktiviti yang wajib. Yang mana paper puppet ni akan bantu untuk anda kenal dengan emosi anda dan sedar apakah emosi yang anda alami. Baik, macam mana nak buat paper puppet ni? Jom bersama dengan saya tunjukkan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak buat paper puppet. Okey. So bahan-bahan yang anda perlukan 3 bahan sahaja. Yang pertamanya kertas A4, yang keduanya pensel dan yang ketiganya adalah gunting. So saya percaya 3 bahan mudah ni ada dekat rumah. Kalau tak ada sekalipun, mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan ada dekat rumah. Okey, so perkara pertama, ambil kertas A4 tadi. So anda lipat kepada separuh. Lipat macam ni, lipat kepada separuh. Okey, pastikan dia betul-betul ngam bucu dia, supaya bila kita buat paper puppet kita nanti dia tak adalah jadi sengit, betul tak? Okey, so lipat betul-betul tengah-tengah macam ni. Okey, alright. Okey, so bila lipat separuh, anda lipat lagi separuh. Okey, anda lipat lagi separuh. Okey, pun sama juga, kena samakan bucu dia. Okey, dan lipat lagi separuh. So anda dapat macam ni. Okey, so dah dapat macam ni, lipat lagi separuh tuan-tuan dan puan. Lipat lagi separuh. Okey, lipat lagi separuh. Lipat lagi separuh. Pun sama juga, kena sama dengan bucu dia supaya bila kita buat paper puppet kita nanti dia tak sengit. So bila dah siap, anda dah lipat, so anda akan dapat bentuk yang macam ni. So bentuk yang macam ni bukan bentuk yang kita nak, tapi kita kena lipat supaya dia jadi macam bentuk zigzag. Okey, so macam mana? Lipatkan dia, balikkan, lipatkan dan balikkan. Okey, alright. So lipatkan lagi. Okey, so sehinggalah anda dapat bentuk zigzag macam ni. Alright, so bentuk macam ni yang kita nak. Okey, so anda dah dapat. So sekarang ni kita nak lukis puppet kita. So bila nak lukis puppet kita, tipsnya tuan-tuan dan puan, tengok yang hujung ni. Okey, tengok yang hujung ni, sebab saya kidal kan. So tengok yang hujung ni, terbalikkan, letakkan macam ni. Dan sekarang ni kita nak lukis puppet kita. Okey, so saya nak lukis yang simple je. Ada kepala, okey, separuh je kepala, leher dia sikit, lepas tu tangan. Tangan ni kita buat panjang sampailah ke hujung. So lepas ni bila anda potong, anda akan potong sampai ke hujung, terus sampai ke hujung. Okey, so terus lagi badan, lepas tu kita buat dia punya kaki. Alright, kaki. Ni dah lama tak melukis ya tuan-tuan dan puan. Jadi dia punya lukisan dia tu dah jadi macam tak berapa nak cantik sangat. Tapi tak apa, sebab kita nak dapatkan puppet je. Alright, so bila anda lukis, anda akan dapat macam ni. So kalau anda tengok, tangan dia ke sini dan kaki dia tak sampai habis. So maksudnya tak apa, kaki tak bersambung tak apa, tapi pastikan tangan dia nanti bersambung. Sebab kalau tangan tak bersambung, nanti puppet anda akan jadi satu-satu. Dia akan terpisah, dia tak pegang tangan. Okay, so next, ambil gunting. Ambil gunting tuan-tuan dan puan, dan mulakan untuk menggunting puppet anda. Okey, so mulakan gunting puppet anda. Okey, so kadang-kadang bila kita buat ni
kita akan kalau yang macam dulu tuan-tuan dan puan pernah masuk tadika dan cikgu-cikgu ada pernah ajar, so dia mengimbau kembali kenangan masa kita sekolah dulu kan, masa kita tadika dulu kan. Okey, so teruskan memotong, pastikan tangan ya tuan-tuan dan puan, dan kena hati-hati apabila anda bekerja menggunakan gunting, sebab kita tak tahu kan, pukullah terkena jari anda. Okey, alright, so saya dah potong, so kita letak ni tepi dulu. Okey, letak ni tepi, dan sekarang ni kita buka puppet kita tuan-tuan dan puan. So bila kita buka, kita betulkan dia punya corak, kepala, tangan apa semua, kita luruskan dia. Okey, so kita akan dapat 4 puppet dekat sini. Okey, 4 puppet dekat sini. So mudah kan tuan-tuan dan puan? Okey, so adakah ni dah siap? Belum lagi tuan-tuan dan puan. Untuk aktiviti kita, untuk EQ, apa yang perlu anda buat adalah untuk setiap puppet ni akan mewakili emosi anda. Okey, katalah emosi saya yang pertama sekali, saya lukis muka. Okey, saya lukis muka orang. Ni muka saya lah, muka saya dalam bentuk kartun. Okey, yang ni emosinya happy. Okey, mata bersinar-sinar. Emosi happy. Emosi happy sebab apa? Saya pun lukislah dekat sini, kat tangan saya ada macam jam. Okay. So emosi happy sebab dapat hadiah jam tangan. So membuatkan emosi saya pada minggu tu rasa macam berbunga-bunga je, sebab dapat hadiah jam. Yang kedua adalah emosi sedih. Emosi sedih tuan-tuan dan puan. Emosi sedih. Sebab apa? Sebab dekat pergelangan kaki saya ni sakit, terseliuh, jatuh daripada tangga. So rasa sedih tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab bila terseliuh tak boleh nak main, tak boleh nak main bola dan sebagainya. Okey, yang seterusnya emosi marah. Emosi marah. Emosi marah. Macam tu. Nampak marah kan tuan-tuan dan puan? Marah sebab apa? Sebab saya lukis, katakanlah marah sebab ni kat kepala ni, stres. Stres apa? Stres sebab masa on the way, masa tengah memandu, kita tengah nak cepat, tiba-tiba ada orang potong line kita, potong queue, dan tiba-tiba dia pula marah dekat kita kan. Dia horn dekat kita, dia horn dekat saya, padahal saya tak melakukan apa-apa kesalahan. Dia yang melakukan kesalahan, dia yang potong queue, tapi dia pergi horn marah dekat saya kan. Right, so saya pun rasa marah juga sebab perasaan tu. Perasaan satu lagi tuan-tuan dan puan adalah mungkin rasa malu. Okey, malu. Okey, senyum sikit je, tapi ada blushing sikit-sikit. So ada blushing sikit-sikit. So perasaan malu. Perasaan malu ni, malu apa? Masa nak pergi, beli, ke kedai nak beli makanan, ingatkan kakak tu apa ni, ada dah bungkuskan saya punya. Rupa-rupanya dia bungkus yang lain. Saya pergi angkut je makanan tu, tiba-tiba kena panggil dengan seorang lagi customer. Dia kata, bang, tu makanan saya bang. Kan tiba-tiba rasa macam alamak, malu, ingatkan dia dah bungkus yang saya punya. So saya ambil lah kan. Alright, so itu adalah 4 emosi saya tuan-tuan dan puan. 4 emosi saya sebagaimana dengan emosi tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, buat aktiviti ni, sebab aktiviti ni sangat-sangat membantu untuk menentukan emosi kita, untuk mengenal pasti emosi kita yang kita lalui setiap hari. Yang kita lalui setiap hari, setiap minggu,
Setengahnya macam saya buat latihan ni sebulan sekali. So sebulan sekali saya akan draw out emosi saya dan saya akan kenal pasti apakah yang menyebabkan saya happy, saya sedih, saya marah, saya malu. So saya buat macam ni, dan bila dah buat macam ni, tuan-tuan dan puan, cari best friend anda. Cari best friend anda, BFF. Cari BFF anda dan cakap dengan dia, aku nak bercerita dengan kau tentang emosi aku. Ni cara macam mana kita nak express, macam mana kita nak menzahirkan emosi kita. Kita nak menceritakan emosi kita. Sebab tuan-tuan dan puan, emosi ni kalau kita simpan seorang-seorang, lama kelamaan, kalau dia adalah emosi yang positif, gembira, tak apa tuan-tuan dan puan. Tapi kalau emosi yang marah, emosi yang sedih, kalau kita simpan seorang-seorang ni, kemungkinan besar dia akan jadi sesuatu benda yang lain. Jadi suatu benda yang kita tak nak, yang kita tak suka, yang boleh membawa kepada benda ataupun perkara yang lebih teruk daripada emosi berdua ni. Contohnya apa? Yang ni kita marah seorang-seorang, yang ni kita sedih seorang-seorang. Tapi kalau kita tak kontrol, kita tak jaga emosi kita, maka kemungkinan besar perasaan marah ni kalau tak dikontrol, kita akan turut memarahi orang lain, orang yang berada di sekeliling kita. Kalau kita ni dah berkeluarga, mungkin kita akan marah dengan anak-anak kita, isteri kita. Jadi kita tak nak macam tu. So sebab tu kita nak kenal pasti emosi kita, supaya orang yang berada di sekeliling kita tak terkena tempias dia, tuan-tuan dan puan. Okay, so ni adalah paper puppet yang akan membantu untuk anda kenal dengan emosi. Minta maaf ya, dia punya lukisan tak berapa cantik sangat, mungkin dah lama berhenti lukis. Tapi ya, insyaAllah cubalah untuk membuat paper puppet ni, dan cari rakan yang anda percayai dan mulakan bercerita tentang emosi anda. Mudah-mudahan dengan aktiviti ni akan membantu anda untuk mengenal emosi anda, dan juga bantu untuk meluahkan perasaan emosi anda dengan rakan anda yang anda percayai. Baik tuan-tuan dan puan, selamat mencuba. Kita jumpa lagi.